Adakah Anda tahu apa elemen yang diperlukan untuk menjadi seorang atlet yang berjaya selain daripada melakukan training yang konsisten? Pemakanan sukan ialah aplikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, mengadaptasi pemakanan kepada latihan, meningkatkan prestasi optimal semasa latihan dan pertandingan, serta mengurangkan masa pemulihan selepas latihan. Dan dalam video ini saya akan memberi maklumat tentang kepentingan pemakanan sukan dan bagaimana pemakanan sukan menjadi efektif kepada seseorang atlet. Di dalam setiap hidangan atlet, mestilah mengandungi satu bahan iaitu nutrien. Nutrien adalah sangat penting kepada manusia kerana ia membekalkan tenaga kepada kita, dan nutrien boleh dibagi kepada dua jenis iaitu makronutrien dan mikronutrien. Kandungan makronutrien mengandungi karbohidrat, protein dan lemak, manakala mikronutrien mengandungi vitamin dan mineral. Untuk maklumat anda, nutrien yang tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh dan akan membekalkan tenaga apabila tiada sumber makanan. Jika tenaga yang diambil melebihi tenaga yang digunakan, akan menyebabkan peningkatan berat badan, iaitu intake lebih daripada output dan menyebabkan increased weight. Protein ialah struktur kepada sel di dalam tubuh, membentuk sistem pertahanan tubuh, menyokong proses pembesaran, membina dan membaiki otot tisu di dalam tubuh. Sumber protein termasuk ikan, poultry iaitu ayam atau itik, telur, daging lembu kurang lemak, susu dan produk tenusur rendah lemak, serta kacang dan kekacang. Karbohidrat adalah sumber makanan utama dan bentuk tenaga utama bagi kembangan organisma. Kandungan karbohidrat adalah karbon, hidrogen dan atom oksigen dan mudah dijumpai di dalam makanan-makanan seperti nasi, roti, underplus, produk vegetarian, mi dan sebagainya. Lemak adalah sumber tenaga simpanan dalam tubuh yang dapat digunakan semasa latihan jangka masa panjang. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai struktur dalam sel otak dan sistem saraf, fungsi regulatory, sintesis empedu serta penghasilan hormon seks. Contoh sumber makanan lemak adalah minyak, mentega, margarin, mayonis dan sebagainya. Vitamin ialah bahan organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengelakkan kekurangan dan gangguan kesihatan, pembesaran dan sistem pembiakan. Pengambilan vitamin yang ekses adalah bahaya kerana ia akan menyebabkan nausea iaitu ingin muntah, ceri berit, kekejangan perut dan sebagainya. Vitamin larut air memerlukan medium air untuk diserap dan berfungsi dalam tubuh. Pengambilan yang melebihi keperluan tubuh akan disingkirkan melalui urin. Vitamin larut air boleh dibagi kepada 10 jenis iaitu B1 yang kaya dalam vegetarian, B2 daripada daging merah, B3 daripada kacang dan tuna, biotin daripada kuning telur, asid pentatonik daripada daging merah, B6 daripada vegetarian penuh, B9 daripada sayuran hijau, B12 daripada produk haiwan, kolin daripada kekacang dan C daripada buah-buahan sitrus. Manakala vitamin larut lemak memerlukan medium lemak untuk diserap, pengambilan yang melebihi akan disimpan di dalam tubuh. Vitamin larut lemak terdiri daripada 4 jenis iaitu vitamin A daripada sayuran hijau, B daripada ikan atau tuna, E daripada minyak sayuran dan K daripada sayuran hijau. Setiap vitamin mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Contohnya, vitamin A berfungsi untuk penglihatan, pembesaran, sistem imun, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan fosforus, dan vitamin K untuk pembekuan darah dan sebagainya. Selain itu, mineral ialah bahan bukan organik yang dijumpai secara asli di muka bumi yang boleh diklasifikasi kepada makromineral dan mikromineral. Terdapat 5 makromineral iaitu kalsium dan fosforus daripada susu, magnesium daripada vegetarian, helium daripada pisang dan natrium daripada garam.
Mikromineral yang terdiri daripada zat besi daripada daging, zinc daripada brand gandum, kuprum daripada bijirin atau kacang, kromium daripada minyak jagung, dan selenium yang daripada daging. Setiap mineral mengandungi fungsi masing-masing. Sebagai contoh, fosforus berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi, kuprum untuk kegunaan serum dan hemoglobin dalam tubuh, dan selenium bertindak sebagai enzim dan antioksidan. Kandungan air dalam badan ialah 40 hingga 70%, bergantung kepada umur, jantina dan komposisi badan. Kandungan air dalam otot adalah sebanyak 65 hingga 75% dan lebih kurang 50% berada di dalam lemak tubuh. Berdasarkan SCSM, seseorang atlet digalakkan mengambil makanan 3 hingga 4 jam sebelum senaman, makanan berkarbohidrat tinggi dan sederhana protein, mengawal suhu badan dengan proses perpuluhan, medium untuk vitamin larut air, dan medium pengangkutan utama untuk oksigen, nutrien, hormon, dan bahan-bahan lain ke dalam sel yang di dalam darah. Dehidrasi berlaku apabila suhu persekitaran meningkat dan tahap kecergasan yang rendah bagi seseorang atlet. Tanda-tanda dehidrasi ialah dahaga, pening, loya, muntah, mulut dan bibir kering serta urin berwarna gelap. Jadi, seseorang atlet perlu mengikuti panduan pengambilan air, iaitu mengambil 500 ml air 2 jam sebelum menjalani latihan, 250 ml air 15 minit sebelum latihan, 125 hingga 250 ml air setiap 15 minit latihan, dan 750 ml air dalam masa 24 jam selepas latihan. Berdasarkan SCSM, seseorang atlet digalakkan mengambil makanan 3 hingga 4 jam sebelum senaman, makanan berkarbohidrat tinggi dan sederhana protein, minum air untuk menggalakkan hidrasi, melakukan sesi latihan sebelum mencuba makanan atau minuman baru, mengambil hidangan dalam bentuk cecair apabila menghadapi gangguan penghadaman, dan memilih makanan yang mudah dihadam.